Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kita mulakan kelas kita dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. Auzubillah. Okay, terima kasih ya kepada semua yang hadir sesi kita pada hari ini, ya, minggu ketujuh, yang kita sudah masuk ke midterm dah, dah pertengahan semester. Uh, dan sebelum saya lupa, saya nak ingatkan bahawa next week saya akan buat uh, test. Saya akan masukkan dalam Click. So you guys boleh access. Saya bagi dalam masa mungkin sepanjang minggu depan tu boleh jawab lah. Dan soalan kemungkinan saya akan beri dalam 20 soalan MCQ, multiple choice questions, dan soalan objektif lah, dan melibatkan tiga topik: topik kedua, topik ketiga dan topik keempat. Soalan tu saya akan masukkan minggu ni, insyaAllah weekend ni. Dan itulah. So itu makluman tentang peperiksaan, tentang exam. Dan juga ada juga tanya saya tentang assignment. Nanti saya check balik, ada orang tanya saya tentang assignment. Saya cari balik nota. CD. Okay, so kepada yang bertanya kembali pasal tentang assignment, tugasan individu, uh, apa ni, okay. Sebenarnya tak ada, kamu tak perlu buat sebarang penulisan pun tentang assignment ni. Hanyalah rakaman sahaja. Ke ada? Kejap, saya lupa dah. Sorry. Ada. Is it this one ke? Ya, sorry. Itu, okay, ada penulisan. Saya kena tengok balik. Ada yang tanya pepatah perkataan. Kejap ya. Tugas individu 6 jam. 6 jam IL, meaning that around Okay. Okay, untuk laporan lebih kurang dalam 800 hingga 1000 patah perkataan sahaja. So ringkas sahaja. So saya akan tambah di sini 800 hingga 1000 patah perkataan. Okay. So boleh take note 800 hingga 1000 patah perkataan untuk setiap laporan. Dan saya rasa so far clear dah tentang assignment, dan saya harap semua sudah uh, dah menjalankan mana-mana tugasan yang saya beri. Dan saya rasa in terms of pautu ni pun saya rasa tak ada masalah so far. Assignment perkumpulan pun saya harap semua dalam orang kata dalam sedang dalam proses lah menyiapkannya. Alright, so itu ingat ni assignment individu yang laporan tu perlukan 800 hingga 1000 patah perkataan. So tak banyak sangat lah. Kalau 800 tu around 800 ke 1000 tu tak sampai berapa muka surat pun. Mungkin dalam less than 7 pages. Sebab saya tak nak. Yang penting saya nak tengok hasil yang ni lah untuk vlog ni. Alright. Okay, kejap.
Doktor, nak tanya sikit boleh? Boleh, boleh. Yang berkaitan dengan video vlog tu, kalau kita buat dalam 3 minit, boleh diterima ke? Um, Kalau ikutkan dalam tu 5 hingga 8 minit ke? 5 hingga 10 kan? Dalam format. Cuba try masukkan juga 5 minit tu. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh sangat, Hmm. saya boleh consider lah. Tapi kalau boleh, sebab kita ada rubrik kan? So, maknanya siapa yang tak capai 5 minit, akan markah dia akan rendah sikit lah. Sebab kita ada 2 minit, maknanya capaian video tu hingga, ada tak duration dia 1 hingga, mungkin kurang daripada capaian video contoh 1 hingga 2 minit, 3 hingga 4 minit, lebih daripada 5 minit. So, dia ada permarkahan yang berbeza-beza lah. Tapi sekiranya memang uh, ada masalah teknikal ataupun ada sebarang masalah accessibility, tak apalah, saya boleh cuba pertimbangkan lah. Ya, cuba dulu, tapi kalau tak boleh juga, hantar sajalah apa yang ada. Ya? Sebab saya pun tak nak membebankan, sebab memandangkan situasi sekarang pun tak berapa nak stabil kan. So, bergantung. Cuba, tapi kalau tak dapat, mungkin boleh justify lah nanti. Itu saja Baik, terima soalan. kasih doktor. Alright. Okay, so minggu ni kita akan masuk kepada penilaian personality. Okay, ataupun kita panggil sebagai personality test. Dan saya rasa awak semua banyak main tentang personality test ni dekat Facebook. Ya, selalu kita buka, kadang-kadang kita buka Facebook kita, ada keluar all this kind of orang yang main-main. Taklah describe people from colours lah, describe people daripada tarikh lahir lah, daripada apa nama lah dan sebagainya. Benda macam tu, dia accuracy dia tak, it's just for fun lah. Tapi kadang-kadang tu kebetulan terkena. Cuma yang ini saya nak tunjukkan personality test yang betul-betul yang yang betul-betul diambil daripada kajian. Ya, ada banyak sebenarnya, sangat banyak personality test. Ya, tapi ini ada satu dua saya akan tunjuk yang betul-betul kita pakai dalam pengurusan. Alright. So, pertama oh sorry, ada pula nombor 3 ni. Um, so, apa itu personality? Ya. Okay, apa itu personality? Okay, kalau kita selalu cakap personality ni sesuatu benda yang, personality ni sebenarnya adalah satu benda yang kita kata sebagai perlembangan seseorang. Ya. Sebab itulah pentingnya personality ni untuk you carry on dalam tempat kerja. Ya, sebab itulah kamu sekarang ni umur muda lagi kan? Okay, semua baru first year. Sekarang lah kamu kena develop personality kamu. Create your own identity. Dan tempat terbaik untuk create personality adalah di university. Ya, tu yang saya cakap. Okay? Kamu kena pandai cari siapa kawan kamu, kekuatan kamu, dan dekat mana kamu nak tonjolkan kelebihan kamu. Okay? Sebab kat universiti ni banyak sangat aktiviti. Ya, ada orang suka buat event, ada orang suka sukan, ada orang memang suka pergi jenis suka, memang jenis ulat buku, ataupun jenis suka baca buku, very textbook punya person. Ada orang suka performance dan sebagainya. So dekat situlah, dekat universiti lah tempat kita nak develop personality. Dan ingat, personality yang kamu baru ni lah akan menentukan kamu punya daya tahan kamu di tempat kerja. Kadang-kadang kita bukan nak lihat hasil kerja. Bukan kita nak tengok apa yang you dah buat, all the book that you dah buat. Tidak. At the end of the day, people wanted to work with person yang ada personality yang sangat bagus. So, apa itu personality? Adalah gabungan. Kalau you tengok maksud di sini, the overall profile or combination of characteristics that capture the unique nature of a person as the person reacts and interacts with others. So, adalah kombinasi karakteristik ataupun karakter lah, yang menggambarkan keunikan seseorang. Yang menggambarkan sebab setiap seorang daripada kamu, setiap seorang daripada kamu, ada 34 orang dalam ni, termasuklah saya, mempunyai personality yang berbeza-beza. You cannot compare Suhairi dengan Azhar.
Two different people. Mungkin kita ada common, okay, korang lelaki kan, tapi personality kamu berbeza-beza. Dan personality itulah yang memberi penting sebenarnya personality ni sebelum masuk kerja, sebab itulah company buat recruitment dan company buat interview dulu. So dalam interview tu ada rubrik ataupun ada slot khas untuk tengok you punya personality. Macam mana you bercakap, macam mana you interact dengan people. Sebab tu tolonglah, saya nasihatkan tolonglah asah semasa kamu berada di universiti. Okay, beranikan diri untuk anjak kehidupan kamu sebelum ni kepada yang lebih berkualiti lah. Okay, biasakan berkomunikasi dengan pensyarah, biasakan menonton dan membaca bahan-bahan yang boleh membantu memperkasa personality kamu. So, di bawah personality ada dua. Ingat ada heredity dan traits. So, apa itu heredity? Heredity ni kata kunci adalah sifat yang diturunkan ataupun sifat semula jadilah. Sifat semula jadi. Factors determine at conception. Physical stature. Physical stature ni kamu punya physical punya apa orang kata bentuk badan, bentuk tubuh kamu. Kita panggil stature. Facial attractiveness, gender, temperament, muscle composition, reflexes, so on. Dan benda itu dipengaruhi ataupun diturunkan daripada ibu bapa kamu. Kebanyakan kamu terhasil daripada genetik ibu bapa kamu. Sebab itulah kalau kita tengok kenapa muka you sama macam orang cakap, kenapa muka you sama macam macam your dad kan? Because he is your dad. Kan? Takkan nak cakap muka kita sama macam mak jiran sebelah. So, contohnya, so dia melibatkan psychological, biological dan physiological. Ada 3 perkara. So, heredity ni ingat kata kuncinya adalah sifat semula jadi ataupun sifat semula jadi yang diturunkan secara genetik. So ingat perkataan yang penting ni. Kalau saya tanya mungkin you boleh jawab heredity or molecular structure of the genes located in the chromosome. So benda ni very scientific lah. Okay. So next is personal traits ataupun ciri-ciri personality traits. Ciri-ciri personality. Early work on the personality trait to identify and label enduring characteristic that describe an individual's behavior. Tadi kita cakap tentang sifat semula jadi. Sekarang kita melihat lebih kepada sifat yang wujud dari dalam. Contohnya ada perasaan malu, agresif, submissive, lazy, loyal, timid, energetic dan sebagainya. Itu semua adalah sifat yang membantu menonjolkan apa yang kamu diturunkan daripada genetik kamu. Contohnya, sebab tu orang cakap muka handsome tapi tak pandai. Contoh. Bahasa tu lagi kasar orang cakap kan. Korang kan netizen. So muka cantik tapi macam ni. So maksudnya apa yang dimaksudkan di situ adalah seelok-eloknya biarlah komposisi fizikal kita sama dengan sifat personality kita. Barulah dia siku. Bila masuk kerja nanti, ia sangat membantu sebenarnya. Biarlah bergerak seiring. Orang kata, nampak berpakaian kemas ataupun very good looking, dalam masa yang sama orangnya sangat bagus dari segi karakter. Dari segi karakter. Jenis yang confidence, jenis yang tak malu berada di depan untuk bercakap dan sebagainya. So, 2 perkara ini adalah perkara yang memperkasakan personality, traits dan juga heredity, ciri-ciri dalaman dan juga ciri-ciri secara genetik. Okay, so ini antara beberapa, saya tak nak pergi terlalu detail test-test ni sebab memang personality traits ni, personality test ni banyak contoh, tapi saya dah ringkaskan kepada 3 sebenarnya yang kamu boleh tengok. So the test yang pertama ni very important kita panggil sebagai pendekatan Myers-Briggs ataupun MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. MBTI is the most widely used personality assessment instrument in the world.
a personality test that taps 4 characteristics and classifies people into one of 16 personality types. Okay, saya tunjuk macam mana dia maksudkan tu. Sekejap ya. Okay. Dekat sini, ini yang dia maksudkan. Sekejap ya. Okay, yang ini kalau kau nak kalau boleh klik kat sini dia akan keluar. Okay, jika kamu berada dalam Allah, saya harap saya boleh nampak benda ni. Tak berapa clear. Okay lah, nanti kamu dapat slide ni kamu boleh tengok. Okay, ni ada 16 type descriptors ni. Okay, dia tengok kalau ISTJ bermaksud kamu ni sekejap Okay. Okay. Okay, ISTJ, ISFJ, semua akronim ni ada 16 Yeah. So maknanya dia ada berbeza-beza. Contohnya I ni adalah introvert, S ni sensing, T ni apa dia tadi. So so ada beberapa klasifikasi lah. Kamu boleh tengok, kamu buka nanti link ni, kamu tengok kat mana kamu belong. Contoh kalau kamu seorang introvert, tadi apa lagi tadi? Ada beberapa tadi. Introvert, ISTJ, sensing, thinking and judging. Kamu belong kepada group ini. Kamu jenis yang quiet, serious, earn success by thoroughness and dependability. Practical, matter of fact, realistic, responsible. So dia sangat logical. Okay. Dan kita tengok juga kepada ISFJ, INFJ. So benda ni semua merangkumi keenam, meringkaskan apa yang ada di sini. On the basis of their answers, individuals are classified as extroverted or introverted, sensing or intuitive, thinking or feeling, judging or perceiving. So kita tengok one by one. So extroverted or introverted. Extroverted ni jenis yang outgoing. Introverts ataupun introverted, seorang yang pemalu dan juga senyap. Tetapi tak bermakna pemalu dan senyap itu tidak memberi sumbangan, dan tak bermakna orang yang extroverted ni jenis yang memberi sumbangan walaupun dia jenis yang confident. Okay, sangat bergantung. Dan ingat, ada satu lagi kategori di antara extroverted dengan introvert ni. Ambivert ke apa? Tak salah saya. So di antara dua-dua. Di antara dua-dua. Allah, masalah. Ambivert. Okay, di antara extroverted dan introvert ni, di tengah-tengah ni ada dikenali sebagai ambivert. So ambivert ni dia 50-50. Saya consider diri saya sebagai ambivert. Terus terang saya cakap, sebab saya ada masa saya akan nak, I want my own space, tapi ada masa saya nak juga socialize dengan orang. Tapi dia ada limitasi. Okay. So seterusnya ada sensing or intuitive. So ingat tadi extroverted or introverted. Outgoing, introvert tu jenis yang pemalu, sensing and or intuitive. Okay, apa itu sensing? Dia mudah merasa. Practical and prefer routine and order. They focus on detail. Dan juga intuitive, rely on unconscious process. So, berbeza antara sensing, orang yang suka merasa ni, dia suka benda yang practical. Dia nak benda tu nampak. So kita boleh tahu orang ni jenis yang very logical. Tetapi intuitive ni dia lebih kepada emosi. Dia lebih
melihat sesuatu observance. Orang yang jenis observant, orang social science ni kebanyakannya intuitif. Dia boleh baca orang. Kan? You guys easily can perceive things through your intuitive. Maksudnya intuitif tu ataupun intuition tu datang daripada dalam. Kan? Intuition tu adalah niat. So benda tu datang daripada dalam. So dia macam ada rukun lah, rukun solat tu kan. Rukun kena sebut dengan rukun niat dalam hati tu. Niat solat tu. Okay, thinking or feeling. Okay, jenis orang yang suka berfikir ataupun suka lebih kepada perasaan. So, orang yang jenis thinking ni use reason or logic, tapi feeling ni lebih kepada looking into values and emotion. Yang terakhir adalah judging or perceiving. Judging want control and prefer their world to be ordered or structured. Perceiving flexible and spontaneous. Okay. So bergantung. So biasa orang yang judging ni biasanya bos perempuan. Biasanya lah. No offense ya. Yeah. Dan perceiving ni lebih kepada orang macam orang lelaki. Dia lebih relax sikit. So itu normal. Saya rasa you guys tahu kan, kat rumah you ada parents, mak ayah saya pun macam tu. Mak saya jenis very structured. Kan cikgu kan very structured. Ayah saya jenis relax. So kat situ kita tahu sifat tu. So kamu boleh tengok nanti kat mana kamu letak. Contohnya saya kata mungkin boleh take note. Saya mungkin orang yang saya consider myself as introvert. Okay. Lepas tu saya rasa saya ni jenis orang yang practical, prefer routine and order. They focus on detail, rely on conscious process, look at. Okay. Saya jenis N. Okay. Intuitive. Saya thinking or feeling. Saya boleh dua-dua kot. Okay. I'm choose for feeling, F. And judging or perceiving. I consider myself judging sebenarnya. Saya orang yang judging kot sebenarnya. Okay, saya ambil perceiving. Okay, so saya punya kategori adalah INFP. So kita tengok mana yang saya ada ke tak ada INFP. Ni. So INFP adalah idealistic, loyal to the values and to people who are important to them. Ini saya. So daripada kamu main dekat Facebook tu, baiklah kamu main yang MBTI ni. Okay, baru kamu tahu sebab benda ni dah orang kata satu kajian yang sudah ditauliahkan ya, yang ada dia satu kajian empirical telah dijalankan di banyaklah tempat. Okay. Saya tadi apa tadi? INFP want an external life that is congruent with their values, curious, quick to see possibilities, can be catalyst for implementing ideas, seek to understand people and to help them fulfill their potential, adaptable, flexible and accepting unless a value is threatened. Ada orang nak try tak? Sesiapa? So Harry, you want to try? Saya buka balik tadi. Boleh, Doktor, boleh. Okay. Okay, cuba. Oh, Zuhairi punya line. Ataupun sesiapa nak try. Azhar ke, Nadiah ke, anyone? Boleh, Doktor, boleh. Cuba try. So, kamu consider yourself as, Zuhairi tu line dia saya rasa problem tu. Yang tu. Extrovert. Kamu introvert ke extrovert? Saya rasa tengah-tengah. Tapi lebih kepada extrovert lah. Extrovert, Kalau okay. Sensing or intuitive? Kamu jenis orang yang kena very practical ataupun jenis yang rely on lebih kepada proses dalaman lah. Maknanya kamu lebih suka tengok benda yang di luar konteks. Itu intuitif. Saya rasa lebih yang S kot. Sensing. Okay. Ni for sure kamu T, saya rasa. Logic kan? Jenis logical kan? Okay. Last kali, judging or perceiving. Spontaneous ke jenis orang yang kena ada fakta? Spontaneous. Okay, P. So ESTP.
Suhairi, you can try ESTP. Ada ESTP. Ni. So, kat sini kita tengok flexible and tolerant. They take a pragmatic approach, focus on immediate result. So, pragmatic ni apa dia? You tengok ada dua benda yang berbeza, kamu gabungkan. Itu sebagai pragmatic ataupun bridge. Yeah. Theories and conceptual explanation bore them. Kamu tak suka benda-benda yang teori, benda-benda yang konsep. They want to act energetically to solve the problem. Focus on the here now, spontaneous, enjoy each moment they can, be active with others, enjoy material comfort. Okay. Okay, so Hairi, you want to try? Boleh kata, sorry tadi internet slow. Oh, tak apa. Alright. So, which one is you? Saya E, S, T dengan J. Oh, judging. So, Hairi is judging. Takut saya nak mengajar kelas ni. ESTJ, Okay, practical, realistic, matter of fact, decisive. Decisive ni susah nak buat keputusan. Sorry. Itu undecisive. Decisive ni mudah membuat keputusan. Okay, quickly move to implement decision. Organize projects and people to get things done. Focus on getting results in the most efficient way possible. Take care of routine details. Have a clear set of... Okay, kamu jenis orang yang sangat systematic. Okay, I can tell. Okay, saya boleh tengok. Nak tahu orang tu jenis systematic, Suhairi lah orang yang pertama buka kamera dalam kelas saya. So dia jenis orang yang mesti ada order. Mesti orang yang no nonsense lah kita kata. Everything need to be ada purpose. Okay. So benda ni sangat bagus. Bukan sahaja untuk mencari jodoh, tetapi banyak bagus untuk membantu kamu mencari kawan dan juga melihat seseorang. So kalau you duduk dengan seseorang, you duduk dengan kawan you kat luar, kat kedai mamak ke apa, you try to ask them this. It will helps you sebenarnya. Sebab itulah company, kalau saya ada company, this is the thing that saya akan suruh bakal pekerja saya jawab. Supaya kita tahu, bukan saja kita nak ambil dia, tetapi semalam bila kita dah ambil dia, kat mana kita nak letak dia. Contohnya, orang yang jenis macam Suhairi, dia jenis orang yang practical, realistic and very logical. Takkan nak letak dia dekat bahagian yang bukan jenis mungkin bahagian yang macam Suhairi sesuai duduk kat bahagian pengurusan. Contoh kalau kat universiti tu sesuai duduk kat akademik, duduk yang jenis yang ada documentation. Okay. Dan mungkin macam Azhar, you are quite jenis tak suka sistem. Okay, mungkin boleh letak kat tempat sukan, okay, ataupun mungkin pusat kesenian dan warisan, dan tempat Dr. Fazil tu, dan sebagainya. Itu contoh. Tapi bergantung, ini adalah orang kata physical test. At the end of the day, yang tahu hanyalah kamu. Okay. Okay, next. Okay. So itu antara yang adalah di bawah test ni. Saya tak nak pergi terlalu panjang test ni. Okay. Ini kamu boleh baca sendiri. Sebab kita banyak lagi. Sebenarnya dia ada bagi contoh-contoh ni. Ni. Oh, tak ada dah. Saya bagi contoh. Kamu boleh klik tu dan kamu boleh tengok lah. Okay. Second test. Kita ada the big five. Ataupun saya panggil sebagai B5. Personal. Test ini sangatlah terkenal di seluruh dunia. Banyak universiti yang guna. So, Big Five ni adalah 5 ciri utama yang melambangkan, dia sebenarnya adalah 5 payung utama personality kita. Okay, di sebalik segala yang kita ada, pemalu ke, confident ke, semua dia punya anak-anak dia. Yang ini adalah payung utama dia. So, pertama adalah agreeableness is the tendency. Okay, agreeableness ni maksudnya adalah sebenarnya lebih kepada mudah memberi kerjasama. Mudah memberi kerjasama. Is the tendency to be kind, affectionate, cooperative and altruistic.
Okay, people high in this personality dimension tend to be more compassionate. Orang yang mudah bekerjasama ni dia lebih compassionate ni, dia lebih mudah menerima. Okay, dia mudah, maknanya orang ni mudah menerima teguran dan juga mudah memberi nasihat. Itu kita panggil sebagai compassionate. Yang kedua adalah susah sikit nak sebut ni, conscientiousness. Dia bukan conscientiousness, conscientiousness. Ya. Tendency to show good impulse control and act dutifully. Highly conscientious. People are achievement oriented. Okay, conscientiousness ni, you ingat itu adalah Suhairi. Okay. So, seorang yang sangat-sangat yang orang kata apa ni, dia seorang yang high achiever. Ya, kalau buat benda tu, dia akan buat betul-betul. Bukan yang kata agreeable tu tak buat, tapi cara mereka berbeza-beza. Maknanya orang yang conscientiousness ni, dia orang yang sangat systematic. Okay? Contohnya, kalau dia kata, dalam masa 2 jam, saya akan siapkan kerja ni. 2 jam lah dia siap. Orang yang agreeableness ni mungkinlah dia tak kisah orang nak menangis ke, orang datang mengadu ke, dia tak layan. Itu orang tapi kalau orang yang agreeable ni, dia cakap 2 jam, tapi dia boleh pergi, orang datang masuk mengadu kat dia, dia layan. Lepas tu dia boleh keluar pergi jumpa orang, pergi mengadu kat orang lain pula. Itu orang agreeableness. Dia compassionate. Dia mudah menerima dan mudah memberi. Seterusnya extraversion. Ni orang yang kata crazy lady dekat office. Macam makcik yang bising tu, ni extraversion lah. Yeah. Is characterized by assertiveness, sociability, and excitability. Dia orang yang sangat energetic. Dia sangat excitement. Kalau mesti you pergi, kalau you pergi mana-mana, contohlah kamu pergi camping ke, kamu pergi latihan dalam kumpulan ke, kamu akan jumpa seorang dua yang macam ni. Okay, ada masa kamu rimas, tapi ada masa you will like it. Saya suka orang macam ni sebab it helps you to build your confidence, to be as who they are. Okay, character about assertiveness, sociability, and excitability. So orang yang sangat dia ada full of excitement. Dia sangat lively. People who score high in extraversion are described as outgoing, gain energy in the company of others. So orang yang sangat aktif. Maknanya kalau dalam meeting, dia lah orang yang suka bercakap, suka bergurau, dia berani. Dia orang kata dia punya level of fearless tu tinggi. Okay, yang keempat adalah openness to experience. Okay, jenis orang yang sangat terbuka describe very creative individuals who are open to trying new things. People high in openness prefer variety and have broad range of interests. Okay, so openness ni orang yang sangat terbuka dengan apa sahaja, baik ke buruk ke, diterima. Okay, dan dia sangat orang yang lillahi ta'ala, orang yang redha apa sahaja yang berlaku. Itulah openness to experience. Okay, you guys boleh tahu dekat mana kamu sekarang boleh tengok kamu kat mana. Dan terakhir adalah neuroticism. Is a trait marked by unpleasant emotion like sadness, anger. Ini pun ada dalam office yang macam tak nak bergaul dengan orang, monyok je datang office muka. Hari-hari, kalau setahun kerja kat dia macam hari-hari, dia ada masalah. Okay, itu kita panggil sebagai orang yang ada mood swings. Okay, mood swing tu bukan kita create tau, memang ada term mood swings tu. Okay, pagi okay, sejam okay, mula masuk kerja dia senyum, tapi lepas dah 2-3 jam monyok, stres, mulalah start nak mood swing, nak mengamuk apa semua. Okay, itulah neuroticism. Ataupun word dia, neuroticism tu sifat dia. Orang macam ni kita panggil sebagai neurotic. Okay, neurotic ni orang yang selalu kita anggap sebagai orang yang ada masalah mental lah. Okay, tapi dalam condition ni bukanlah dia ada masalah mental, dia ada masalah mood swing, instability in terms of emotional and mental. Itu sahaja. So you can choose which one are you. Okay. Okay, ni saya tak perlu pergi. Yang penting kamu faham ini. This is the thing lah. Kalau dalam soalan exam pun saya akan tanya benda ni lah. Okay, ni soalan ni benda-benda bocor saya akan beritahu lah. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini, Big Five has found relationship, ada perkaitan antara personality dan juga
job performance, okay, ataupun prestasi kerja. Okay, maknanya sangat penting. So dekat sini kamu tengok daripada Mount Barrick and Strauss 1994, model of how Big Five traits influence of OB criteria. Contohnya ada 5 tadi. Dekat ini dia punya description dia. Why is it relevant? So orang yang emotional stability ni dia lebih kepada mana extraversion, openness, agreeable, emotional stability, less negative thinking. Oh, dia tak ada yang tadi tu dia tak ada yang neuroticism tu. Ni sebaliknya ni, emotional stability ni sebaliknya adalah neuroticism. Okay, extraversion ini ini adalah kriteria yang ada dalam setiap payung ni. So, contohnya orang yang extraversion, pekerja yang extraversion, mereka ada interpersonal skills yang bagus. Apa itu interpersonal skills? Adalah boleh bekerja dengan orang lain. Maknanya dia jenis yang boleh masuk dengan semua orang. Kita panggil interpersonal skill. Greater social dominant, orang yang sangat dominant. Kalau ada group work, dia lah yang akan lead. Dia yang akan keluar. Dia orang yang sangat resourceful. And more emotionally expressive. Kalau tak suka, dia akan cakap sahaja. Kalau dia tak suka, dia suka ke tak suka, dia akan cakap. Dia jenis orang yang tak simpan. Higher performance, okay, what does it affect? So, apa kesan dia, orang extroversion ni kepada organisasi? Higher performance, okay, menyumbang kepada prestasi yang tinggi. Enhanced leadership, memang ada wujud ciri kepimpinan. Higher job and life satisfaction. Okay, so kamu boleh tengok ni, conscientiousness, agreeableness, better life. Okay, agreeableness ni jenis orang yang semua akan suka. Sebab dia jenis orang yang mudah menerima, mudah memberi. More complain and conforming. Higher performer, lower level of deviant behavior. So ini antara contoh, banyak lagi. Kalau kamu buka di Google Internet, kamu akan nampak pelbagai lagi contoh yang Big Five traits ni beri. Ini antara yang saya ambil lah, yang kamu boleh rujuk. Okay, next. Okay, ni ada personality traits yang wujud. Ada core self-evaluation, Machiavellianism, ada narcissism. Kamu tahu narcissistic ni apa? Kamu biasa dengar tak narcissistic? Menyakat. Itu bukan. Narcissistic ni, dia lebih kepada orang yang obses dengan diri dia sendiri. Itu narcissistic. Dia ada satu, orang kata, dia ada satu self-admiration towards themselves. Dan dia nak orang ikut dia. Itulah narcissistic. Okay? Berbeza dengan sarcastic. Sarcastic ni, jenis orang yang suka beri teguran, tapi bukan secara terus. Saya consider myself as sarcastic. Kadang-kadang my friends knows me as Azim ni very sarcasm. Sebab kadang-kadang saya tak mampu nak bagi teguran direct. Sebab bila saya bagi teguran direct, orang akan tak suka kat kita. Sebab kadang-kadang itu bukan kelebihan kita. So in the way kita nak bagi teguran secara sarcastic. Cuma narcissistic ni adalah satu bentuk lebih kepada self-obsession. Dia admire dengan diri dia sendiri. Aku cantik, aku handsome, aku hebat. Dan dia nak orang follow apa yang dia ada. So, dia seorang yang living in a perfect world. Dunia dia. Okay? Self-monitoring, risk-taking, type A, personality proactive dan sebagainya. Ini semua contoh personality yang wujud selain daripada 5 tadi. 5 tadi. Ini antaranya yang ada selain daripada tu. Okay? So, apa itu Machiavellianism? Okay, Machiavellianism ni boleh kahwin dengan orang narcissistic. Dia orang yang mudah manipulate. Dia boleh ambil kelebihan orang lain dan dimanipulate untuk dapat apa yang dia nak. Itu dia Machiavellianism. So, Machiavellianism ni banyak sangat dalam sistem kapitalis. Kerana mereka tak hirau apa-apa pun, macam contoh macam ni lah. Nanti one day kamu akan belajar satu kursus ni, ketaksamaan sosial. Masa semester 6 rasanya. Ke semester 5 ke 4, kamu akan belajar. Itu kursus saya ajar juga. Mungkin rezeki kita boleh jumpa lagi nanti. Machiavellianism ni orang yang, contohnya kalau dalam sosiologi you ada kumpulan pemodal, kumpulan pekerja.
So dia boleh ambil keistimewaan atau kelebihan kumpulan pekerja ni, gunakan, manipulate dia, exploit dia, okay, untuk kepentingan diri sendiri. Sama juga kalau kamu nak faham, kamu guna sahaja sistem perhambaan. Itu dia Machiavellianism. You kerja macam mana pun, you work for me. Okay? Dan mereka tidak dibayar. Hanya keringat mereka digunakan untuk mendapat keuntungan kepada golongan mereka sahaja. Itu dia Machiavellianism. So hati-hati. Yang benda tu sentiasa ada dalam syarikat. Right? Okay, next is 3 suku dah kita. So, values. Apa itu values? Okay, nilai. Dalam personality ada juga nilai. Basic conviction that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or they contain a judgmental element in that they carry an individual's ideas to what is right, good or the. So value ni adalah sesuatu benda yang kita katakan sebagai dia macam satu petunjuk. Benda tu baik, buruk, tidak baik ataupun benda sesuatu yang kita ingini. Nilai, sebab tu kita panggil sebagai nilai-nilai moral. Nilai moral ni lebih kepada bagaimana masyarakat bertindak dalam sesuatu tempat. Okay? Jika masyarakat itu mempunyai tinggi nilai moral, dia takkan langgar lah etika, dia tak akan langgar peraturan. Tetapi masyarakat yang rendah nilai moral ataupun nilai etika, dia akan langgar. So itu dia maksud disebut sebagai nilai. Sebab tu kita panggil nilai itu sesuatu yang kamu perlu kamu perlu appreciate. Something you need to appreciate. Sebab tu bila berada dalam satu tempat, jika ada peraturan, you need to appreciate the rules. Okay? Sebaliknya, jika kamu tak ada rendah nilai diri kamu, itulah yang berlaku masalah-masalah sosial yang kita tengok sekarang. So itu maksud dia. Just as simple as that. So values fluid or flexible. Adakah value ini sesuatu yang flexible ataupun fluid? Fluid ni, apa beza flexible dengan fluid? Flexible tu mudah adapt dengan keadaan. Tetapi fluid ni, dia boleh masuk kat mana-mana. Okay, ingat, being flexible tak semestinya you boleh masuk dengan semua benda. Ada orang macam kita, contoh pergi tempat baru, kita mudah fleksibel dengan orang yang boleh kerja dengan kita sahaja. So dia sangat terhad. Tetapi fluid ni, you pergi mana-mana dia boleh je pergi. Dia macam sungai. Okay? So nilai ni ada beberapa perkara yang kamu kena tengok, iaitu honesty, courage, fairness, respect, caring and trust. Honesty itu adalah kejujuran, courage itu adalah keberanian, fairness adalah justice lah, keadilan, ataupun kesaksamaan, respect, menghormati orang lain, caring ni mengambil perat ataupun menjaga antara satu sama lain, dan juga yang terakhir adalah trust. So ingatlah sampai bila-bila portion, saya panggil ini adalah portion ataupun cluster yang ada di bawah values. Okay? Ini adalah 5-6 core values yang perlu ada pada kamu dan juga organisasi. Right. Okay, apa itu kepentingan nilai ni? Pertama, values lay the foundation for the understanding of attitudes and motivation because they influence our perception. Pertama, nilai ini menjadi satu asas ataupun asas kepada pemahaman terhadap sesuatu tingkah laku dan juga motivasi, dan akhirnya perkara itu akan mempengaruhi persepsi kita. Jika kita mempunyai satu nilai yang rendah, maka kita akan melihat semua benda negatif. Kan? Tapi jika kita mempunyai dididik dengan nilai yang betul, kita akan melihat semua benda sebagai satu peluang dan juga semua benda sebagai sesuatu yang baik. Okay. Yang kedua adalah individuals enter organizations with notions of what is right and wrong with which they interpret behaviours or so. Nilai ini juga digunakan sebagai satu bentuk, macam saya cakap tadi, dia seperti garis panduan untuk you bertindak. Ia adalah, dan juga nilai ini merupakan satu kepercayaan. Notions bermaksud kepercayaan. Okay. Contoh, ada satu ayat tu kata based on the notion.
berdasarkan kepercayaan saya contohnya. Okay? Notion itu adalah kepercayaan di mana bila kamu ada value, kamu boleh bezakan baik dan buruk. Dan benda itu diterjemahkan melalui tingkah laku dan juga outcome tu hasil daripada tingkah laku tersebut. Yeah. Yang terakhir, okay, adalah values generally influence attitudes and behavior. Okay. Biasanya secara generalnya, secara umumnya, nilai ini mempengaruhi attitude kita, sikap kita dan tingkah laku kita. So ingat ketiga-tiga ni apa dia kepentingan value. Dia banyak lagi sebenarnya. Tapi kita lihat kepada value ni mampu mempengaruhi persepsi kita. Value juga mampu mempengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu itu baik atau buruk, dan juga akhir sekali value itu secara umumnya mempengaruhi keseluruhan kita punya sikap dan juga tingkah laku. Okay, so far faham ke setakat ni? Okay, good. Betul. Alright. Okay. Jangan saya nak tengok berapa slide lagi. Okay, banyak lagi sebenarnya ni. Saya cuba pantaskan ya. Sebab dah 3 ya. Mungkin kita akan habis dalam setengah jam lagi ya. Saya cuba. Okay. Ni penting juga. Apa itu beza? Okay, ni daripada RVS ya. Rockage Value Survey, TV dengan IV. Okay, terminal value dengan instrumental value. Terminal value, desirable end states of existence, goals that a person would like to achieve during his or her lifetime. What about instrumental? Preferable modes of behavior or means of achieving the terminal value. Okay, terminal value adalah apa yang kita nak achieve di hujung. Dia sesuatu benda yang summative. Okay, apa yang nak dirumuskan, apa yang kamu nak jadi. Tapi instrumental value ni lebih kepada formative. Okay, kamu perlu ada proses ya, untuk achieve terminal value. Itu dia bezanya. Ya. Maknanya, instrumental value ni adalah behavior kamu. Kamu nak bertindak macam mana untuk mencapai perkara tersebut. Contohnya, kamu bekerja dalam sebuah organisasi, ya, dan kamu tahu kamu ni seorang yang sangat tingkah laku kamu seorang yang sangat pemalu. Okey. Dalam masa setahun, okey, pada hujung tahun 31/12 kamu cakap, okey, I want to be a very good presenter. I want to pitch in the meeting better than before. So apa yang kamu kena buat? Itu adalah terminal value. Instrumental value, instrumennya, instrumen tu lebih kepada bagaimana lah mekanisme dia. So kamu kena ubahlah. Daripada kamu seorang yang pemalu contohnya, slowly dalam masa setahun tu kamu berjaya ubah slowly ya, by month kamu pergi bengkel, kamu buat latihan, kamu jumpa orang, you seek help, kamu minta bantuan dan nasihat. Akhir sekali hujung tahun tu kamu berjaya merubah diri kamu menjadi seorang yang lebih baiklah in terms of orang kata giving presentation, in terms of pitching to your boss dan sebagainya. Okay, benda tu sebab tu lah bila dalam company tak boleh expect people to change dalam masa satu hari, tak boleh. Ia melibatkan pengalaman dan juga proses. Okay, dia kena attend banyak meeting baru dia faham, oh macam ni. Lepas tu barulah berani untuk dia bersuara. Okay, itulah dimaksudkan sebagai apa itu RVS. Okay, so kalau saya tanya apa itu RVS ataupun Rockage Value Survey, kamu boleh jawab terbahagi kepada dua, iaitu terminal values iaitu output atau instrumental value iaitu proses. Ingat itu sahaja. Okay. Ini yang saya masukkan. Okay. Terminal values, instrumental values, 18 ya, contoh-contoh yang ada. Happiness, honest ya. Contohnya macam mana kamu nak mencapai kat sini kita macam mana kamu nak mendapat kehidupan yang selesa. Bermaksud kamu perlu bekerja keras. Ini yang dia maksudkan. Macam mana kamu nak mendapat kehidupan yang lebih menarik ataupun kehidupan yang banyak excitement. So kamu kena jenis orang, kamu kena be more open minded along the process. Tak bolehlah jumuk orang kata rigid je kan. Ataupun bagaimana nak mendapat Allah, minta maaf lah ya, ada macam mana nak mendapat
kegembiraan ataupun contentedness, kegembiraan, being content dengan apa yang kamu rasa mencukupi je, kamu happy with it. So kamu kena latih untuk sentiasa jujur dalam apa yang kamu buat, being sincere, truthful. So kamu boleh tengok ni untuk rujukan kamu. Untuk dapat terminal value di sebelah kiri saya ni, kamu kena ada instrumental value ini. Then you can achieve that. Dan juga benda tu boleh berubah-ubah. Bergantung kepada bergantung kepada sifat masing-masing. Ini pun very important. Bagaimana kita nak mendapat self-respect dengan bekerja dengan penuh. Banyak obedient ni orang yang loyal lah. Loyalty, jenis buat kerja, dia buat kerja dia. Obedient ni orang yang obey. Penuh tekun buat kerja. Itu obedient. Right? Okay, ni kita dah masuk kepada generational values. Generational values ni adalah nilai-nilai yang ada pada setiap peringkat umur. So ada beberapa. Kamu lahir tahun berapa, nanti kita tengok kamu kategori mana. Masihlah kamu akan dengar tentang baby boomers, generation X, generation Y, millennials, nexters, traditionalists dan sebagainya. So di bawah generation values ni kita gunakan konsep contemporary work cohorts. Work cohorts atau unit. Cohorts ni adalah satu unit lah. Macam kamu kamu masuk, contohnya kamu mungkin di bawah ISM Anthropology dan dakwah, kamu mungkin cohort. Kalau kamu habis belajar tahun berapa sepatutnya? Sekarang ni 2021. So 2025, 2024 kan? Okay. Itu cohort kamu. Okay, 5 tahun kamu belajar tu, 4 tahun belajar tu, itu adalah proses dia untuk mendapatkan satu cohort. Okay, 4 tahun tu untuk achieve, mungkin kamu adalah ISM kita dah berapa lama? Mungkin daripada 2000, mungkin cohort ke-10. Sebab sebelum ni dah 9 cohort sebelum ni, dah habis. Kumpulan pelajar yang dah habis, itu kita bagi cohort. Yang sudah bergraduasi. Okay, kamu akan dengar banyak sangat term cohort ni. Okay. So, an age cohort is a grouping of people assembled by an age range who have common historical experiences. These age ranges are generally correlated with important societal and world events creating bonding through. Contohnya, orang yang lahir sebelum Perang Dunia Kedua dan lahir selepas Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, berbeza sifat dia. Okay? The best thing to say is, kita tengok dunia sebelum COVID, dunia selepas COVID. Berbeza kan? Walaupun benda tu dalam masa setahun je perubahan dia. Okay? Maknanya, dunia berubah 360 darjah. Sama juga dengan work cohort. Sebab dia akan lihat benda tu berbeza. Orang yang pernah alami peperangan, orang yang tak pernah alami peperangan, berbeza cara dia tengok perkara tu. Okay? So, itu yang kita nak masukkan. Bila kerja, sebab tu kita tengok kepada seniority. Orang yang ada banyak pengalaman ni, knowledge dia sangat banyak. Walaupun kadang-kadang you pening dengan dia. Tapi dengan kita, okay, macam contoh yang baru masuk ni, kita ada semangat yang tinggi. Orang muda ni orang kata dia lebih bersemangat dan dia lebih aktif. Tapi knowledge dia tak banyak. So, kita akan lihat tengok satu persatu. Okay. Traditionalists atau veterans, okay, who grew up or born influenced by the Great Depression and World War II. Mereka ni lahir pada Great Depression ni berlaku pada tahun berapa? Siapa tahu? 1929. Itu Great Depression. Dan juga di antara Great Depression tu ada Perang Dunia Kedua. This is considered as the greatest generation. Once hired veterans are thought to be loyal to their employers and respectful, kerana macam saya cakap tadi, kenapa traditionalist ni dikata sebagai the greatest generation, kerana dia dah alami macam-macam perkara, dah alami Great Depression, dia dah alami zaman masa tu belum lagi dunia belum stabil, dan mereka adalah orang yang sangat menghargai terminal values dia dari segi mendapat hidupan yang selesa dan juga keselamatan keluarga, family security. Okay, baby boomers, saya cuba cepatkan baby boomers, a large cohort born after World War II.
Okay, when veterans return to their families and times were good and stable, so mereka ini kebanyakannya lahir selepas Perang Dunia Kedua. Okay, macam ayah saya, dia lahir masa Perang Dunia Pertama. Sorry, lama sangat tu. Perang Dunia Kedua ayah saya lahir pada tahun 40-an. Masa tu tengah perang lagi ayah saya lahir. Okay, so you can imagine lah kan berapa umur ayah saya sekarang. So mereka masuk, so sekarang ni mungkin ni kebanyakannya adalah mungkin ibu bapa kamu, ya, ataupun mungkin ibu bapa kamu, they entered the workforce in the mid-60s and 80s. They are highly influenced by hippie ethics and distrust of authority, but they place a great deal of emphasis and achievement of material success. Very hard work and want to enjoy the fruits of their labors. Pragmatists and organizations as vehicles for careers. Okay, terminal values dia, sense of accomplishment and social recognition rank high with them. So dia ni, orang yang baby boomers ni, orang yang sangatlah mementingkan pencapaian dan juga recognition. Recognition ni maknanya mahu dikenali. So Generation X, ni orang yang lahir zaman 80-an, 70-an, 80-an ni, have been shaped by globalization. So masa ni lah wujudnya teknologi, computers, masa ni lah ada MTV, masa ni tengah pop culture tengah meningkat. Dan mereka, orang yang lahir pada zaman ini lebih kepada true friendship. Dia orang yang happy, just enjoy, want to enjoy life, being social. Okay, millennials, ni semua awak semualah. Most recent, and kamu sebenarnya kalau ikutkan adalah nexters sebenarnya, tak salah saya, ataupun millennials, saya rasa millennials. Nexters tu generasi yang lahir lebih kurang tahun 2010 dan sebagainya. They have higher expectation and seek meaning in their work. Millennials have life goal more oriented toward becoming rich. Orang millennials, nexters, generation Y ni, intention hidup dah untuk kaya. Sebab tu orang banyak jual kosmetik nak jadi kaya. Semua tu millennials. And famous. Semua nak jadi kaya dan juga terkenal. 81% nak jadi kaya dan 51% nak jadi terkenal. Millennial are at ease with diversity and are the first generation to take technology. So generasi kita lah, generasi inilah yang betul-betul utilize teknologi. Dan okay. So ini dia ringkasan supaya kamu lebih faham. Ni 1983 ni termasuk saya lah ni. Millennial ni. Okay, lahir. Okay, builders ataupun traditionalist pertama ni lahir di antara 1927 hingga 1945. Betul-betul anggaran semasa Great Depression dan juga habis Perang Dunia Kedua iaitu 1945. Jenis orang yang sangat formal dan juga jenis orang yang sangat berpegang kepada undang-undang, skema lah orang kata. Mak ayah kita kan, macam mak ayah saya, semua jenis orang yang ikut peraturan. Okey, yang kedua adalah baby boomers, lahir selepas Perang Dunia Kedua, 1946 hingga 1964. Dan ingat, sistem kelas terbubar pada tahun 60-an. Masa itulah orang nak hidup secara bebas. Financial security, job security, dan company loyalty, resistant to change, live to work. Generasi inilah yang memulakan orang yang workaholic. Kerana masa tu dunia sudah stabil dan masing-masing semua nak mencari kehidupan yang mencari kualiti kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga adalah Generation X, orang yang lahir 1965 hingga 82. Lebih kepada embrace change, orang yang mencetuskan satu revolusi. Dan yang terakhir adalah millennial, 83 hingga 2001. Okay, you guys lahir lebih kurang lingkungan ni. So inilah kamu, generasi social media. So kenapa pentingnya benda-benda ini? Bukannya kita nak buat profil, tapi ini dia yang dimasukkan. So sesiapa yang lahir setiap cohort ni, contohnya, ini adalah dominant work values dia. Nilai kerja yang dominan, yang diperlu bawakan di tempat kerja. Sebelum ni ingat tak saya pernah tunjuk satu snap daripada YouTube, filem intern tu yang dia ambil pekerja, dia ambil internship senior tu. Itu yang dia maksud. Kenapa dia ambil veterans atau kenapa dia ambil baby boomers? Kerana mereka ini ada pengalaman dan mereka lebih menghargai sesuatu berbanding generasi sekarang. Okay?
Alright. Okay. So itu saja saya hari ini. Yang ni tak apa, ini tambahan linking individual personality and values. Okay, saya terang sikit lah. Saya terang sikit. Apa itu person job fit berbanding dengan person organization fit? Okay, person job fit adalah a theory daripada John Holland. A theory that identifies 6 personality types. 6 itu apa dia? Realistic, investigative, artistic, social, enterprising and conventional. Ingatlah sampai bila-bila. According to Holland, workers are not victims of their environments but actively seek potential compatible work environment. If an individual personality and the work environment fit, then the individual will enjoy the work. So maknanya person job fit tu adalah ini yang dia maksudkan. Orang yang realistik ni, personality dia macam mana, kerja apa yang sesuai untuk dia. Okay? Orang yang realistik ni sesuai orang yang hands on. Dia sesuai buat bangunan, dia sesuai jadi kerja lab, dia sesuai jadi chef. Orang yang realistik dia nak benda tu nampak. Okay? Orang yang investigative prefers activities that involve thinking. Investigative ni, dia orang yang suka menganalisa. So kerja sesuai dengan dia macam ni lah. Macam biologists, scientists, doctors, lecturers. Itu semua orang yang sesuai kerja sebagai researcher. Orang yang social prefers activities that involve helping. Ni orang yang sesuai dengan, awak semua sesuai lah social ni. Jenis yang suka jadi social workers, suka jadi teacher, suka jadi counsellor, yang boleh berinteraksi dan jumpa orang. Dan seterusnya. Dan apa dia beza person job fit? Kalau person job fit maksudnya adalah kesesuaian seseorang itu untuk bekerja dalam sesuatu sektor pekerjaan. Macam maksud saya tadi, kalau you jenis orang yang social, takkan kamu nak kerja dekat lab. Takkan kamu nak kerja sebagai accountant, tidak. So kamu kena kerja dekat jadi social worker, jadi cikgu, jadi artis. Itu maksudnya. Tetapi person organization fit maksudnya adalah bagaimana seseorang itu boleh menyesuaikan diri dalam sesebuah organisasi. So person job fit ni technically adalah konsep that goes, point kedua ni, POF ni, PO fit ni, concept that goes back many is in general defined as compatibility between employees and their organization. Compatibility can result from one party supplying a need of the other party, similar values across parties or both. Researchers have found meaningful relationship with PO fit as a predictor of work attitudes, job performance. So maknanya, memastikan seseorang itu compatible tak, sesuai tak dia nak kerja kat tempat tu. Okay? So dia ada perkaitan dengan tadi, cuma tadi lebih kepada dia dan kerja dia. Tetapi sekarang ni dilihat kepada sudut yang lebih besar, melihat dia kesesuaian sifat dia dengan keseluruhan organisasi tu. So itu beza dia antara job fit dengan organization fit. PJF dan juga POF. Okay? So far clear kat sini? Right? So saya rasa itu sahaja. Kering tekak saya. Itu sahaja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. So far faham sebab memandangkan slide dalam bahasa Inggeris, sebab saya ambil rujukan daripada buku bahasa Inggeris, so saya rasa the best, dan buku pelakon organisasi pun banyak dalam bahasa Inggeris. So kalau tak ada apa-apa soalan, so next week ingat quiz, test akan saya masukkan 20 soalan insya-Allah. So 20 soalan kamu anggarlah mungkin dalam satu soalan 2 minit atau 1 minit. Sebab 30 minit sahaja saya beri masa. So kalau 30 minit, kalau saya letak 15 soalan, kamu perlu lebih kurang dalam 2 minit untuk satu soalan. Tapi saya letaklah antara 15 soalan hingga 20 soalan. Dan insyaAllah soalan tu pun very straightforward, untuk sebab kamu baru first year, so saya tak perlu beri soalan yang terlalu complicated ataupun kompleks. Dan tolong study, bila start study sahaja dalam slide saya. 2, 3 dan 4. Okay, ingat topik kedua kita ada bincang tentang pengurus. Yang bukan pengurus, kita bercakap tentang introduction. Okay. Topik ketiga kita bincang tentang peranan pengurus, dan topik keempat kita ada bincang tentang
adakah ethics? Saya rasa ethics ke something like that lah. Saya tak berapa ingat ya. Saya tak berapa ingat. So itu antara 3 topik. So tolong study dan buatlah betul-betul untuk test ni. It helps you with your carry mark. Dan saya rasa itu saja. Minta tolong buka kamera. Tolong buka kamera. Nanti slide saya akan share dalam clip ya. Doktor, Ya. saya nak tanya boleh? Boleh. Teruskan. Kalau OCD tu kira personality ke? Obsessive compulsive disorder. Ya. Saya rasa dia bukan personality. Dia disorder. Dia lebih kepada Waalaikumsalam. Rasa ya ni. Dia rasa macam tebal. Okey. Benda salah. Ayat dia. Okey, terima kasih. Bila ni? Okey. Sorry, OCD tu saya tak pastilah, saya kena cari dulu maklumat dia. Tapi sebenarnya OCD tu lebih kepada disorder ni, ia boleh melibatkan sifat dan juga boleh melibatkan, dia lebih kepada dalaman lah sebenarnya. Tapi ada orang cakap benda tu sebenarnya sebagai satu penyakit. So tak pasti. Sama juga macam perfectionist. Ada orang cakap benda tu ada orang cakap benda tu adalah karakter seseorang, tetapi ada juga orang cakap benda tu sebagai penyakit. Tapi bukanlah penyakit secara penyakit yang melibatkan anatomi kita, tapi lebih kepada penyakit emosi, penyakit mental. Macam tu. Tapi tak boleh, tapi it's a good question. Nanti saya boleh cari. Dan saya akan cuba dapatkan jawapan yang betul lah. Right? Ada apa lagi soalan? Doktor, Ya. saya nak tanya, yang personality trait mungkin tak berubah-ubah. Boleh tak ubah personality traits kita? Personality traits. Boleh. Sebab kamu ingat, personality ni berubah tengok kat mana kamu berada. Okay? Contohnya, sebelum ni, kamu perasan tak? Orang yang dulu asalnya duduk kampung, dia pindah kat bandar, tiba-tiba dia berubah. Dia boleh berubah. Tapi bukan dalam jangka masa yang pendek lah. Dia melibatkan proses. Okay? Dia melibatkan proses. Dan sebab itulah, macam saya cakap tadi, untuk kamu berubah, kamu kena ada, tadi ada terminal dengan, tadi ada apa? Internal dengan instrumental. Kamu kena tengok kepada instrumental values tu. Untuk kamu contohnya, at the end of the day, dalam masa 5 tahun kamu kerja, takkanlah kamu jadi orang yang sama dalam masa 5 tahun. Yang for sure you will change a lot. Okay? Daripada kamu tak erti bercakap, kamu pandai bercakap. Daripada kamu tak erti bergaya, kamu suka bergaya. Maknanya kamu ada perubahan dalam diri kamu nak berubah. Itu pun salah satu petunjuk. For sure lah kamu akan berubah. Sekarang ni kamu berubah lah kan? Dulu masa you sekolah, lain kan cara you berfikir dengan sekarang. Okay, kata you tak masuk universiti, kamu duduk je kat sekolah tu. Itu maksudnya. You will remain at the same place. So, dia mestilah berubah. Tetapi bergantung kepada konteks tempat dan konteks masa. Ya? Okay. Terima kasih doktor. Jawab soalan. Jawab doktor. Terima kasih doktor. Alright. So, saya rasa kita wrap up lah Tak ada apa-apa dah saya rasa. Saya pun tak nak hold you guys sebab dah petang. So, saya rasa boleh ambil gambar. Saya nak ambil gambar kejap. Boleh buka kamera yang lain? Okay. Okay lah. Barulah nampak selain daripada Azhar dengan Suhairi. Maknanya next week saya rasa kena wajibkan lah buka kamera ni. Okay tak? Tapi saya tahu kamu pakai data kan? Okay.
Siapa yang ada data-data lebih tu boleh lah kot buka kamera. Seronok saya nak mengajar, nampak muka seronok tau. Okay, 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Alright. So itu saja ya untuk hari ni. InsyaAllah next week good luck for the test. Dan kita akan masuk topik 8. Dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, terima kasih semua. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Selamat buka betul. Terima kasih. Terima kasih doktor.